Ibrahim, Puan Sri Jamilah, dan rekan-rekan pimpinan Pakatan Rakyat, Tan Seng Giau, wakil DAP, pimpinan DAP termasuk dari cabang, Yang Berhormat Dr. Hatta Ramli, pimpinan PAS dan wakil-wakil pimpinan PAS dari cabang juga, Zuraidah, yang ahli parlimen Ampang dan juga ketua wanita. Tadi Wabi Azmin ada dan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang pun ada, dan pimpinan keadilan saya ke cabang. Tetamu kita Tan Sri Kadir Syekh Fadil, veteran UMNO yang sekarang ini meninggalkan UMNO dan menyokong perjuangan Pakatan Rakyat. Saudara Tamrin dan pimpinan Negeri Sabah. Saudara dengar tadi pidato dari Wabi Sibaras ya, dan lain-lain pimpinan. Dan kita tertarik kerana ucapan ulung tokoh kita Tan Sri Ibrahim. Saya sebenarnya teliti tengok boleh tak tokoh korporat ni jadi tokoh politik pejuang bangsa. Nampak lulus kerana saya tengok dia berulang kali trial yang diperhatikan dengan teliti oleh Puan Sri Jamilah. Jadi lulus hari ini, alhamdulillah. Sudah, saya ini mulakan sedikit menyentuh persahabatan saya dengan Tan Sri Ibrahim. Ya, dia ini tokoh korporat, orang besar. Kalau di Sabah, di antara tokoh korporat yang paling terkenal, yang banyak membantu Menasam Sabah dan beberapa projek-projek awal, itu Tan Sri Ibrahim. Dan akhirnya dia terpaksa melepaskan jawatan penting dengan gaji tinggi, Surya Capital. Ya, terlepas. Pension tak lah. Dan gaji tinggi. Saudara, untuk orang macam ini ambil keputusan tidak mudah. Saya tak kata dia istimewa berbanding dengan yang lain yang bekerja pengorbanan. Kita hargai pengorbanan setiap orang. Kena ingat, tanpa pengorbanan setiap orang, dari yang sekecilnya sehingga setingginya, perubahan tidak akan berlaku. Tapi ada ketika masa dan peranan dalam sejarah di mana ada tokoh-tokoh tertentu ditonjolkan. Labuan umpamanya ketinggalan. Rencangannya baik, walaupun dipertikai, tapi bila Tun Dr. Mahathir mencadangkan Labuan sebagai wilayah persekutuan, saya Menteri Kewangan diarah untuk menjadikannya sebagai International Offshore Financial Center. Maka tugas saya sekadar berikan infrastruktur asas, belanja buat hospital, itu tugas saya. Belanja ujana kewangan, tugas saya siap, saya rasmi. Siap, lepas rasmi saya masuk penjara. Infrastruktur asas ada, tapi pengisiannya tidak ada. Maka tokoh-tokoh anak tempatan harus bangkit. Betapa handalnya sekalipun Tan Sri Kadir mengolah bagi pihak Labuan, tidak akan sama dengan suara, kata hati anak tempatan sendiri. Sebab itulah kita hargai. Apatah lagi kalau dia punya kepakaran dalam bidang itu. Itu sebab saya alu-alukan penyertaan dia dalam Pakatan Rakyat, dan saya percaya peranannya itu penting dalam parti, dan insya-Allah kalau kita bentuk kerajaan, juga dalam kerajaan Malaysia yang baru ada peran. Memang Pakatan Rakyat akan bermuafakat supaya mana-mana calon yang ditengahkan di mana-mana kawasan itu menjadi satu calon kita. Saya calon di Permatang Pau. Kemenangan saya sebab keadilan, juga sebab PAS dan sebab DAP, dan akhirnya tentu sokongan rakyat. Jadi mana-mana pun bila ada muafakat, semangat itu harus wujud. Saudara dengar beberapa masalah dibangkitkan dalam negara kita. Bukan saja Labuan. Labuan satu masalah. Sabah masalah. Saya orang Pulau Pinang masalah. Selangor
Semalam saya di Johor. Tapi pertama sebelum saya sambung, saya nak ucap terima kasih. Karena saya datang Labuan ini tenang sekali. Tak ada orang balincak, tak ada samseng baling batu, dan baik. Adalah sedikit sekatan untuk jaga keselamatan saya. Saya terima baik dan terima kasih kepada pasukan keselamatan. Mengapa saya sebut perkara ini? Negara ini sudah hilang panduan dan pedoman. Pemimpin-pemimpin kian angkuh dan takabur. Arrogance of power. Saudara, kalau saudara menteri dalam negeri, tugas saudara bukan nak jaga ahli UMNO. Tugas saudara pertahankan hak semua rakyat kerana negeri. Kalau saudara dalam SPRM, tugas saudara bukan siasat pembangkang, siasat tiap perlakuan rasuah yang dilakukan orang kecil atau orang besar. Tapi apa yang berlaku sekarang? Apa yang berlaku sekarang? Sudah fikir. Ya, bukan saya lapor tidak tangkap. Polis sarjan ambil RM100, corruption. Pegawai mali perbandaran ambil RM300, corruption. Menteri ambil 500 juta beli kapal selam, commission. Jadi apa yang berlaku? Commission halal. Commission orang besar halal. Corruption itu haram. This we must change. Siapa yang harus tentukan? Saudara bisa tentukan. Saya memang cakap tegas. Ada orang mengatakan, ya Anwar sebab dia cakap tegas dia marah. Saya tak peduli dia marah. Kalau saya salah, saya boleh ditegur. Dan saya orang pertama sekali minta maaf kalau saya silap. Dan jika dia ingat, saya menteri pelajaran muda lagi masa itu. Ada kebocoran kertas peperiksaan. Saya tak pergi untuk gini nak salahkan orang. Saya naik ke podium pertama, saya angkat dua-dua tangan. Saya bertanggung jawab, saya minta maaf. Itu sikap pimpinan. Sudah, leaders must have the courage to lead. Leaders tak boleh macam Datuk Seri Najib. Dr. Hatta sebut tadi tentang flip-flop umum. Nampak dah tarik balik. Tak ada pendirian yang tegas. Jadi kalau dia janji sebelum pilihan raya, orang macam itu janji, bolehkah kita percaya? Dia menang, belum tentu janji itu dilaksanakan kemudian. Siapa yang mangsanya? Rakyat. Saya akan bagi contoh, saudara. Nama saya Noel Ibrahim. Kalau sudah tengok tonton TV3, saya kena maki tak malah. Sekejap Yahudi, sekejap nak jual negeri dekat China, sekejap penyokong Hindu, sekejap ejen Israel, sekejap pelampau Islam. Saya tak tahu yang mana satu. Kemudian sekejap suka jantan, sekejap suka perempuan. Saya kadang-kadang pergi kampung-kampung, saya bimbang kalau ada lembu betina. Saya balik kampung, saya tanya abang saya, ada di belakang ada lembu betina. Kita pasal? Tak, kalau nanti pemuda UMNO atau Perkasa ambil gambar saya, lembu betina saya. Lembu. Video Anwar ada lembu betina. Inilah jijiknya politik di negara kita. Ini dikatakan ciri kemunafikan, hipokrisi. Dan orang yang bicara soal moral ini, bicara soal etika, paling rendah moralnya. Karena orang yang tinggi moral tidak akan pilih untuk mengaibkan orang untuk menang. Kalau sudah menang, saya pemangku Perdana Menteri. Pernah pangku Perdana Menteri. Apa cerita Datuk Seri Najib yang saya tidak tahu? Nak dengar? No. Bukan kerja saya. Saya nak menang bukan cara aibkan orang. Saya nak menang dengan dukungan rakyat, dengan izin Allah, kerana orang yakin kita dapat laksanakan janji kita untuk rakyat. Habis saham Bumi Putra berapa banyak? Ini Tan Sri Ibrahim ini pakar dia. Dia bidang dia. Belum tentu dia lebih pandai daripada saya, tapi saya puji dia juga. Dia pakar bidang. Ya. Berapa
Berapa jumlah dari 71 dilancarkan oleh Tun Abdul Razak? 22 bilion ringgit yang patut diberi kepada Bumi Putra. Dayak, Kadazan, Dusun, Nurut, Melayu, Melanau, Bugis, tak kira. 22,000 juta ringgit. Apa semua dirusak, musnahkan, dicuri? Tidak. Sebahagiannya ke tabung haji, sebahagiannya ke Mara, sebagainya. Tetapi banyak hilang. Kalau 22 bilion itu diagih betul-betul fair and just, tidak tiris, tidak curi, tak susah Bumi Putra sekarang. Yang tinggal sekarang 2 bilion ringgit. 20 bilion ringgit tak tahu ke mana. Minta penjelasan, tak ada penjelasan. Minta kajian, tidak ada kajian. Saudara, itu satu contoh. Buat jalan, kalau harga 100 juta, klaim 140 juta. Buat sekolah 50 juta, jadi 54 juta. Kalau siap pun, stadium Kuala Terengganu sudah siap, roboh. Sudah roboh, kontraktor yang menyebabkan roboh itu diangkat bagi kontrak baru. Ini apa negara ini? Kerana boleh berlaku sebab mereka memikirkan rakyat bodoh. Media tak laporkan. Utusan UMNO punya, tak lapor. TV3 UMNO punya, tak lapor. Straits Times UMNO punya, tak lapor. Star MC punya, tak lapor. Ada lapor sikit-sikit. Jadi ada Harakah, ada Suara Keadilan, ada Roket. Tetapi terbatas. Sebab lesennya untuk ahli sahaja. Itu untuk Harakah. Untuk Suara Keadilan, kepada ahli pun tak boleh jual. Ini negara apa? Ini law apa ini? Ini law of the jungle, bukan rule of law. Ya, undang-undang rimba. Susah. Masalahnya banyak lagi. Tengok kontrak juga. Hari-hari orang biasa kalau dah kalah 2008 begitu teruk, jatuh 5 negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mana? 11 kursi parlimen, dia kalah 10. Sepatutnya dia akan lebih berhati-hati, cermat dan sebagainya. Tapi no. Ada dia belajar dari kekalahan ini? Tak ada. Lagi dia wampak. Lagi banyak hilang wang. Tiap tahun ketua audit negara bagi laporan. Bukan laporan saya. Sudah baca ketua audit negara. Skru harga 60 sen, jual RM4.80. Skru pun tipu. Penyamun semua. Kerana ada kecuaian. Saudara nak pimpin ini, dia mesti ada yang disebut accountability. Dia tak boleh lari. Politik bukan saja permainan lakaran kata-kata. Ada orang pandai bicara, dia boleh menang. Tidak. Politik bukan permainan kuasa. Orang ada kuasa, dia menang. Tidak. Politik juga bukan permainan uang. Orang ada uang, beli RM500 BRIM atau RM200 pada pemuda, menang. Tidak. Politik ini mesti dilihat sebagai suatu amanah, tanggungjawab yang kita sempurnakan. Kalau kamu gagal, kamu boleh tipu rakyat, tapi kamu kena bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan hadis, kita sebut tentu accountability. Tapi kalau orang Islam dari kecil diajar satu hadis yang banyak orang hafal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu bertanggungjawab. Bapa bertanggungjawab, ibu bertanggungjawab, pegawai bertanggungjawab, polis bertanggungjawab, menteri besar tanggungjawab, Perdana Menteri lagi tinggi tanggungjawab. Semua kamu bertanggungjawab. Sambungnya, semua kamu akan dipersoalkan tanggungjawab kamu. Ya, boleh guna media tipu, boleh arah hakim, boleh arah SPRM, terlepas semua. Tetapi akhirnya di depan Allah kamu tak boleh silap macam itu. Ini yang disebut faith. For Muslims, for Christians, for Buddhists. Apa relevansnya religion dalam politik ini? Ialah untuk ikat hidup kita
supaya jadi manusia yang baik. Sebab itu bila kita tengok ada politik di Malaysia sekarang, dia permainkan soal kaum. Pergi kampung-kampung, kalau menang Pakatan Rakyat, habis Melayu. Semua ni Senggiau, DAP, Cina ambil habis. Dr. Mahathir pun, Dr. Mahathir masih lagi. Saya kesian kat dia sebab dia tak larat dah. Tetapi bila dia cakap Anwar kalau jadi Perdana Menteri bahaya sebab negeri ini akan dijual kepada Cina. Ada ketua cawangan UMNO setuju. Sudah. Kemiskinan Bumiputera Labuan. Masalah di Labuan bukan masalah sebab orang Cina. Kita kena faham. Masalahnya masalah dasar. Sebab apa yang kita janjikan tak kita tunaikan. Dan ini berlaku menyeluruh di seluruh negara. Bukan khusus. Yang mereka minat projek besar untuk. Sebab itu saya katakan Tan Sri Ibrahim, nak jambatan, biar kita menang dulu insya-Allah. Sebab kalau Barisan Nasional mula buat projek jambatan, harga jambatan 2 bilion jadi 3.5 bilion ringgit. I want to stress, yes, saya boleh bawa perkara ini ke peringkat tertinggi Kerajaan Pakatan Rakyat yang baru. Ya, kita akan mampu bina jambatan untuk Sabah. Tetapi pelaksanaannya mesti ikut kajian dan mesti ikut tender yang betul, dan supaya tidak ada kebocoran. Kalau harganya 2 bilion, tidak ada komisen. Siapa yang ambil komisen pada masa itu, kita tergajang. You fikir, ni kawan-kawan kita sebahagiannya, masuk saya, apa yang belum kenal lagi? Telanjang? Sudah. Ya, baru ni telanjang, ukur pula situ. Celaka. Pukul, sudah. Masuk penjara, sudah. Tiap malam diaibkan. Kalau diangkat sebagai pemimpin, bolehkah kita tolak ansur dengan pengkhianatan dan rasuah dan penyelewengan? Tak boleh. Yang sokong saya siapa? Orang-orang besar, tokoh-tokoh besar. Tidak, yang sokong saya rakyat di bawah ini. Sebab itu saya kata pada kawan-kawan, ingat, insaf. Kena ingat, kalau tanpa mereka, kita tak ke mana. Saya masa mereka pergi penjara, yang di bawah yang bangkit. Tak banyak wang, 10 ringgit dia bagi, 1 ringgit dia bagi. Bukan yang besar. Sebab itu, ada orang kata derita. Bagi saya, ya derita, tetapi ada pengajarannya. Tiap derita, kalau kita lihat secara positif, dia bagi good lesson. Justice is just not mere words. Justice itu, keadilan itu, mesti kita hayati. Kita semain Jumaat, ayat apa yang mesti dibaca, ini selalu dibaca oleh Tok Imam dalam khutbah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menuntut kamu menegakkan keadilan. Dia tak kata keadilan bagi orang Islam, bagi orang Cina, biarlah. Orang Kristian lantak dia dah. Tak ada. Tuntutan melaksanakan itu tanpa kecuali. The principle itu sangat tinggi dan mulia. Dalam hikayat orang Cina, kalau dibaca Confucius, saya tidak bagus duduk penjara, saya sempat baca banyak. Kalau saudara nak baca, kata tak ada masa nak baca, masuk penjara sekejap. You have all the time. Saya baca pasal Confucius, dia cerita pasal Confucius ni kan selalu dia kerana dia untuk guru yang baik, a good teacher. Raja betul, dia bagi nasihat. Raja tak suka, dia tergajar, dia keluar, merantau lagi. Jadi hidup dia tu susah, tapi dia gembira kerana dengan loyal students dia. Dia bukan nak cari harta, tapi dia bawa message of truth and justice. Itu dia Confucius. Dia pergi satu kawasan, di satu daerah, tengok ibu menangis. Menangis dari sisa dikubur. Dia tanya, ibu, sebab apa menangis? Ibu ni bilang, sebut
Saya menangis sebab suami saya baru diterkam oleh harimau, mati dibaham oleh harimau ganas. Jadi Confucius tanya, harimau ini memang mengganas, banyak orang jadi mangsa. Jadi ya Confucius tanya, buat apa duduk di sini? Pergi mengembara negeri lain yang tak ada harimau ganas. Jawab ibu ini, wahai tuan guru, saya tahu harimau itu ganas. Tetapi kalau saya pergi negeri yang sebelah, walaupun tidak ada harimau ganas, negeri sebelah itu dipimpin oleh satu raja dan kerajaan yang cukup zalim, lebih ganas daripada harimau ini. Wanita ini cakap yang benar. Tuan Guru Confucius kata, itulah pengajarannya, bahwa kerajaan yang zalim, rasuah, menindas itu lebih teruk daripada harimau yang ganas. Harimau ganas dia baham, betul dia habis. Kita di sini di Lapan ada ular sawal. Di kampung saya ada. Kampung Kadir lagi banyak dia hutan. Ular sawal. Sudah, kalau dia lapar, dia makan seekor kambing boleh. Tapi dia telan seekor kambing, dia rehat 1 minggu. Lepas dia telan seekor kambing, kamu tendang dia, kamu tepuk kepala dia, dia relax. Okay. Itu ular sawah. Tapi kalau pemimpin yang rasuah, dia makan, bila dia ganti? 1 ekar, 10 ekar, 1000 ekar bala. Kemudian 20% commission jalan. Kemudian 15% saham. Semua curi non-stop. Jadi benarlah apa yang telah dalam Al-Quranul Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allah angkat manusia ini boleh jadi manusia, orang, kejadian, makhluk yang terbaik. Tetapi kalau diturunkan manusia darjatnya itu asfala safilin, the lowest of the low. Lebih teruk pada ular sawah, lebih teruk pada binatang ganas. Dan ini sama juga dengan falsafah Cina yang diajar oleh Confucius. Sudah, ini yang kita tekankan. Ini bukan soal kita benci ahli UMNO, tak ada. Saya tak benci ahli UMNO. Saya nak beritahu terus terang. Kalau ada ahli UMNO, saya pun bekas UMNO juga. Saya tidak benci. Ini bukan soal musuh pribadi. Saya tak benci tengok Datuk Najib atau nak ambil gambar dan nak pijak. Saya tak setuju. Jadi kalau ada orang macam pijak gambar Datuk Najib, saya setuju. Tapi jangan double standard. Pijak gambar Datuk Najib, segera tangkap. Kencing gambar Tok Guni Aziz, never mind. Jumpa kita baling batu, okey. Pecah kereta kita, okey. Langgar dan ganggu perjalanan kita, okey. Ini yang dikatakan one Malaysia, 2 laws. 1 Malaysia, 2 undang-undang. Yeah. One for the rich, one for the poor, rakyat. One for the UMNO leaders and one for the rest of the people. We must change. Must be one law in one country. Baik, sudah. Kau tanya, masalah sudah baca banyak. Apa yang kita nak buat? Sebagainya disebut janji. Dah, ada yang kita amalkan. Sudah tak baca sebab media ini media propaganda UMNO Barisan Nasional. Banding Selangor. Tadi pendapatan kita tengok, sekarang 2 bilion ringgit lebih. Macam mana pula? Dulu tak pernah macam tu. Mana pergi wangnya? Urus ekonomi itu mesti pintar dan honest. Dan lebih, belanja lebih. Belanja untuk rakyat. Air percuma di Selangor itu bukan percuma. Percuma bagi rakyat. Kadang lagi kena bayar. Berapa bayar? Dekat 500 juta ringgit dah. 500 juta ringgit bayar. Itu pun masih ada lebihan 2 bilion ringgit. Dulu masa UMNO tak bagi air percuma, tapi lebihan tidak ada. Mana hilangnya wang? Mati. Seorang mati di Selangor dapat 2,500. Macam Labuan lah. Dapat berapa? 250. 25 ringgit.
Memang tak boleh guna lah BN, you kalahkan lah. Hidup pun susah, mati pun tak boleh. Masuk universiti RM1,000. Ini program rakyat, program pro rakyat. Itu kerajaan negeri, terbatas kuasa dia. Sabah kaya lagi daripada Selangor. Minyak, gas, kelapa sawit, balak, puluh bilion ringgit. Saudara baru tinggal. Tapi faedahnya tidak ke mana. Di Kedah, Ustaz Azizan jadi Menteri Besar. Pas. Dulu masa UMNO, 1 ekar balak dia jual RM1,000. Kerana balak sana low quality banding dengan Sabah. Tapi bila Azizan Pakatan Rakyat Perintah Sabah, yang dulu jual RM1,000, sekarang jual RM19,000. Saya nak tanya, yang RM18,000 dulu siapa curi? Anak-anak yang tak ada kerja ni apa dia? Kuli kita, hamba kita. Is this not your country? Pasal apa boleh orang ambil puluh-puluh juta curi macam tu? Anak kita kerja tak ada. Kalau kerja gaji 700, 800. Anak menteri. Tahu cerita lembu kondo kan? Tak malu langsung. Wang siapa? Wang petani, penternak, pengembala kambing, lembu, ayam, itik. Wang mereka boleh ambil lagi. Berapa? 250 juta ringgit. Itu pun kalau wanita UMNO datang jumpa. Heran sungguh. Ambil 250 juta ringgit. Dia kata, Genggam saya. Sudah ambil uang rakyat, orang miskin. Kemudian anak kita minta minimal gaji 1,100. Najib kata tak boleh. Paling tinggi 900, Sabah Sarawak 800. Anak menteri ambil wang kerajaan, bayar berapa? Umur 24, pengalaman tidak ada. RM30,000 sebulan. Kerja, kira lembu. Ya, I'm not joking. Anak Syarizat gaji RM30,000. Why? Kalau bapak dia kaya, dia nak bagi ke anak dia tu, yang kita sibuk lah, bapak kamu kaya bagi ke anak dia, pasal itu hak dia. Tapi kalau ambil wang negeri, tak boleh. Negeri akan rosak. And it's zalim, unfair, unjust kepada orang lain tak ada kerja atau kerja teruk. Saudara, this is not, ini bukan politik biasa. Ini soal hak, soal kemanusiaan, soal kita. Saya sebab itu bila tengok anak-anak muda dibayar RM20 baling batu dekat saya tidak marah sangat, tapi saya sedih. You know why sedih? Here we are, ambil risiko, bela dia. Dan dia diupah RM20 untuk baling batu dekat kita. Sudah. Kalau anak muda Labuan tahu apa yang mereka ambil, berapa banyak mereka curi, tak patut seorang pun anak muda Labuan yang menyokong UMNO Barisan Nasional. Jadi, sebab itu saya kata, baik, saya kan akhir saya cerita apa yang kita nak buat. Sebagai dia beritahu, saya kata saudara, ya saya orang politik. Dan Ibrahim pun kenal. Orang kata orang politik ni dia cakap, dia balik, dia lupa. Tapi sudah kena ingat, saya lain juga pengalaman saya. Susah. Hidup saya derita panjang. Maka saya Azizah, anak-anak dihina, dipukul. Sudah bebas pun pencet tak ada. Pencet pun tak ada. Haram semua. Kemudian keselamatan pun terancam. Nak pergi mana-mana umpamanya, kena bawa pengawal, jaga. Sebab tu kadang-kadang bila nak salam tu pengawal saya agak keras sikit. Saya marah, janganlah awak nak salam. Tapi dia takut dengan risiko, kerana tahu terlalu ramai yang diupah. Sampai macam tu sekali, takut. Tapi saya tengok, kenapa takut sangat dengan saya? Kerana dia tahu insya-Allah kita akan menang dan tawan Putrajaya. Jadi saudara, saya nak sebut yang apa yang sudah ada dengar sebahagian. Apa yang kita buat. Saya tengok betul-betul.
Saya minta saudara perhati betul-betul muka saya. Saya nak cakap dari hati. Jangan tengok perut saya. Selalu orang suka tengok perut saya sebab video tak ada orang perut kucing. Bukan je gelak. Saya yang kena tahu tak? Baik. Saya kata menanglah Puan. InsyaAllah. Kemudian menang kita tawan Putrajaya. Hari ini kita angkat sumpah. Esok insya-Allah saya umum harga minyak seluruh negara diturunkan. Ada ahli ekonomi tanya saya, dia kata, Anwar, bukankah ini populis dan tidak fair? Saya nak tanya, minyak ni bukan bapak kamu punya. Dan minyak ini bukan hasil kerana usaha kita. Tanya pakar ekonomi. Minyak ini bukan kilang simen, kilang gula ataupun bangunan atau tourist resort di mana orang ambil inisiatif buat. Minyak itu hasil bumi. Bagaimana saya nak ambil lebih-lebih? Sebab itu kita katakan hasil minyak mesti sebahagian ringankan beban gaya. Jadi sebab itu saya kata kita boleh turunkan hasil minyak, cukai, keuntungan semuanya langsung dan tidak langsung dianggarkan 80,000 juta ringgit satu tahun. 80 billion ringgit a year. Turun sikit. Bukan turun sampai tinggal 50 sen dah lah. Turun supaya ringankan beban rakyat, kos turun. Yang kedua, education. Sebab pendidikan ni penting sangat bagi rakyat. You tanya, orang Cina gaduh masalah apa, dia marah sekarang kerajaan? Education. Anak Cina pandai, dia komplain tak dapat tempat universiti. Anak Melayu, anak Bumiputera yang miskin, dulu masa Tunku Abdul Rahman, negeri miskin, minyak tak ada, kelapa sawit tidak ada. Tetapi tiap anak Melayu, anak Bumiputera masuk universiti, dapat scholarship. Sekarang negara kaya, utang. Anak orang miskin berhutang. You dah kerja, gaji bulan pertama, gaji tahun pertama, gaji tahun kedua, kira bayar hutang. Dah gaji rendah, kira bayar hutang. Saya kata no. Kita pastikan tahun ini pilihan raya 2012, tahun ini juga kita batalkan hutang PT-PT. InsyaAllah. Dan kita pastikan anak Melayu, anak Cina, anak Iban, anak Kadazan, anak India yang nak belajar, yang layak, kita berikan jaminan free education for all. No more politik sebab ini Melayu, ini Cina. No, tak payah gaduh. Melayu kita tolong. Negeri ini tidak akan selamat kalau tak jaga Bumiputera dan Melayu. Tetapi nak tolong Melayu Bumiputera, tak payah tendang orang lain, tak payah tindas orang lain. Education semua. Kalau kita bantu, saya katakan pendidikan percuma, semua rakyat dapat. Siapa yang paling banyak untung? Bumiputera. Sebab apa? Bumiputera majoriti. Pasal apa kita nak marah? Cina kalau anak toke besar tak payah bagi. Dia minta apa, saya minta dia. So check file you siap. Tak bagi, tak berani minta. Anak toke Melayu yang bilion-bilion ringgit, takkan kita nak bagi. Tapi bahawa rakyat kita must make them feel they are part of this great nation, recognized, dihormati sebagai warga negara kita. Ini saya sebut tadi gaji minimum. Yang lain itu ada beberapa masalah khusus seperti yang disebut di Labuan, termasuk merancana segera kita tugaskan Tan Sri Ibrahim. Saya akan tugaskan, you pastikan kos serendah, se-efisien mungkin, karena kita mau segerakan pembinaan jembatan Labuan ke Bukit. Lepas ini, lepas dia menang, kalau lambat dan sebagainya, you cari saya. You cari, bukan cari saya, cari Tan Sri Ibrahim. You hantam dia habis-habisan. Sudah ini dia. Sudah ini yang kita nak buat. Nanti. Kerana apa? Sudah kena fikir.
kalau kita nak jadi pemimpin, ya saya datang Labuan sekali-sekala. Saya tengok anak muda tak kerja. Kalau saya tak rasa peduli pun, kerana anak saya billionaire, anak saya ratus-ratus juta dapat, saya tak layak jadi pemimpin. Saya kena rasa derita. Kita baru bulan puasa kemudian lalu. Apa maksud puasa? Mendekatkan diri dengan Allah. La'allakum tattaqun. Apa lagi masuk puasa? Yang puasa lah, yang tuang tak tahulah kan. Maksudnya supaya kita faham derita orang susah. You empathize with the poor. Orang yang kurang makan dan minum. Ini kita puasa, bulan puasa pun kita curi balak. Kita puasa, kita kayakan diri kita dan keluarga kita. Membazir bukan main. Bilion-bilion kontrak kepada anak kita tanpa tanda. Anak orang gaji minimum pun tak dapat. Gaji, kerja, tak kerja, kita tak peduli. Apa jenis pemimpin macam ni? Salah kita juga. Kita yang cium tangan dia. Kita yang undi dia. Takut nak ubah. Jadi sudah saya nak sebut, anak kita tak setuju. Mahathir, dia cakap banyak. Sebab apa? Kontrak, dia pengurusi, dia penasihat Petronas. Kontrak Petronas paling besar dapat ke anak dia. Berbilion ringgit. Ada orang Labuan dapat? Ada peduli tentang bagaimana nasib, sama ada orang Labuan ada pekerjaan atau tidak, pekerjaannya gaji rendah atau tidak? Tak ada. Kerana anak dia berbilion ringgit. Pemimpin kalau semua jaga anak, begitu saja. Siapa tak mau anak dia good education? Aziz Ibrahim anak-anak dia semua good education. Anak saya jaga education. Tapi saya tak boleh guna kuasa saya. Cari, tanya si Khalid, kita kerajaan menteri besar, I'm your chief, tolong bagi kat anak saya Nur Izzah gaji RM30,000 sebulan. I can't do that. Kerana kalau saya buat macam itu, saya menipu, saya khianat, saya salah guna kuasa. Sama macam perangai pemimpin-pemimpin UMNO. Itu sebab kita tidak boleh terima macam itu. Menteri Wilayah Persekutuan, jambatan tak boleh, tak ekonomi. Ya, you tahu apa masalah orang? You tahu tak masalah Labuan? You pernah tahu kesusahan orang yang tak nak kerja? Panggil Raja Long Cik datang sini tengok. Kamu Menteri Wilayah Persekutuan, kamu tak perjuangkan nasib orang Labuan. Tapi kamu panggil Labuan sebahagian dari wilayah Persekutuan. You call Labuan sebahagian daripada wilayah Persekutuan. Dan ada Menteri Wilayah Persekutuan yang ketuhut, tidak peduli langsung nasib orang Labuan. Itu mula datang, yang ni saya tak tahan. Anak dia, anak perempuan, dapat kontrak 40 juta ringgit. Tak ada tanda. Sudah dia kaya ratus juta, anak pun bagi dia 40 juta kontrak. Anak Jamaluddin Jarjis 100 juta. Anak